Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Perdana Menteri dijangka mengadakan pertemuan secara individu dengan pemimpin perniagaan terkemuka Amerika di luar Mesyuarat Pemimpin Ekonomi APEC AELM di San Francisco. Ia bagi memuktamadkan pelaburan bernilai tinggi selaras strategi digaris Rangka Kerja Ekonomi Madani dan Pelan Induk Perindustrian Nasional 2030 NIMP 2030. Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dengan beberapa pemimpin ekonomi APEC untuk meneroka dan mengukuhkan kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang. Kira-kira 40 buah rumah di Taman Meru 2C Ipoh terjejas selepas dilanda ribut dan hujan lebat petang semalam. Beberapa kediaman rosak teruk apabila sebahagian bumbung rumah diterbangkan angin. Kerja-kerja pembaikan aset sedang dilakukan oleh Tenaga Nasional Berhad selain pemantauan oleh pihak berkaitan termasuk polis dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Pusat Pembinaan Sementara di Dewan Orang Ramai Majlis Bandaraya Ipoh Taman Meru Ipoh dibuka pukul 8 malam tadi. Sementara itu, 5 kawasan di daerah Hulu Perak dilanda banjir kilat petang semalam. Kejadian pada pukul 6.25 petang itu berpunca daripada hujan lebat berterusan selama lebih 3 jam sehingga menyebabkan air sungai melimpah ke kawasan berhampiran. 25 buah rumah serta 4 rumah kedai dinaiki air, namun tiada pusat pembinaan sementara dibuka. 6 van dan sebuah lori menggelongsor ke dalam mendapan tanah di Jalan BPU 6 Bandar Puchong Utama. Kejadian berlaku di tempat letak kenderaan Majlis Bandaraya Subang Jaya petang semalam. Seramai 10 anggota serta 3 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Puchong dikejarkan ke lokasi kejadian. Tiada mangsa terlibat dalam kejadian tersebut. 3 mangsa rentung selepas kereta dinaiki melanggar sebuah lori sampah sebelum terbakar di kawasan perindustrian Bercham malam tadi. Identiti mangsa tidak dapat dikenal pasti. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, setibanya di tempat kejadian mendapati sebuah kereta telah terbakar 95% selepas merempuh sebahagian hadapan lori sampah yang turut terbakar 50%. Hujan lebat berterusan di beberapa kawasan di Kedah dilanda banjir kilat dan jalan Bukit Kayu Hitam, Bukit Tangga, Sintok di daerah Kubang Pasu runtuh. Jabatan Kejaraya Daerah Kubang Pasu memaklumkan runtuhan kedalaman 2.4 meter itu berlaku di lokasi sebelum Kolej Pertanian Bukit Tangga. Hanya satu lorong saja dibuka bagi laluan kenderaan dan tidak boleh dilalui kenderaan berat. Seramai 38,000 sukarelawan Southern Volunteers SV sedia memberi bantuan sekiranya banjir berlaku di negeri itu. Perkhidmatan SV diaktifkan susulan ramalan monsun Timur Laut meliputi persediaan sebelum, semasa dan pasca banjir. Penugasan sukarelawan juga mungkin diperluas ke negeri lain seperti yang dilakukan semasa bencana banjir sebelum ini. Bahagian Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCC menaruh harapan terhadap Malaysia memberi contoh baik kepada dunia dalam mengatasi isu perubahan iklim. Pengarah bahagian ketelusan perubahan iklim berkata, inisiatif yang diambil negara dapat memberi impak positif kepada kehidupan rakyat. Beliau berkata demikian pada Minggu Perubahan Iklim Asia Pasifik APCW 2023. Kementerian Kesihatan KKM sedia menggerakkan pasukan perubatan ke Semenanjung Gaza sebaik mendapat kebenaran. Ia turut mengambil kira keadaan semasa dan faktor keselamatan. Misi tersebut akan dibuat menerusi kerjasama Kementerian Luar Negeri KLN dan agensi awam lain serta koordinasi oleh jawatankuasa antarabangsa Palang Merah. Jabatan Tenaga Kerja JTK telah diarah mengambil tindakan tegas terhadap majikan culas membayar gaji kepada pekerja. Menteri Sumber Manusia menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap pengabaian pekerja oleh majikan selaras usaha memastikan Malaysia bebas daripada amalan buruh paksa. Operator taska diwajibkan menghubungi ibu bapa sekiranya anak mereka tidak hadir. SOP berkenaan perlu dikemaskini susulan beberapa kes penjaga terlupa menurunkan anak mereka di premis taska dan meninggalkan mereka di dalam kereta. Pengendali taska juga perlu mendapatkan nombor telefon kecemasan bagi membolehkan taska menghubungi ahli keluarga terdekat. Setakat Oktober lepas, 3 kes kanak-kanak mula berikutan tertinggal di dalam kereta telah dilaporkan.
Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof meneruskan lawatan rasmi beliau ke Shanghai dengan mengadakan kunjungan hormat ke atas Datuk Bandar Gong Xiong di Pejabat Kerajaan Perbandaran Daerah Huangpu. Pertemuan itu membolehkan kedua-dua pemimpin berkongsi pandangan serta pendapat berhubung perdagangan serta hubungan dua hala antara Kuala Lumpur, Beijing. China merupakan rakan dagang terbesar Malaysia sejak 14 tahun lalu. Sektor pembuatan kenderaan elektrik EV sedang diperluas tidak hanya terhad di darat, malah merangkumi pengangkutan laut seperti bot dan feri. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook berkata, usaha itu membolehkan negara menarik pelaburan daripada syarikat pengeluar bateri selain pemasangan kenderaan EV. Perkara itu sejajar dengan komitmen kerajaan memastikan pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050. Kerajaan Johor giat bekerjasama dengan pemain industri pengecas kenderaan elektrik EV tempatan dan antarabangsa bagi mencari pendekatan menurunkan harga keseluruhan mengecas EV. Antara pendekatan tersebut ialah dengan menyediakan lebih banyak kemudahan kepada syarikat tersebut untuk beroperasi. Langkah tersebut boleh mendorong masyarakat untuk beralih daripada kenderaan pembakaran dalaman AIS kepada EV. Hasrat kerajaan melaksanakan semula PLKN 3.0 dilihat mampu menjadi teras melahirkan pewaris negara yang kaya nilai perpaduan, integriti dan insaniah. Inisiatif itu tepat pada masanya memandangkan generasi muda hari ini terdedah kepada pelbagai pengaruh asing susulan perkembangan teknologi. PLKN 3.0 akan diperkenalkan semula dengan kaedah latihan berbeza termasuk memerlukan menjalani latihan di kamp tentera. Pusat Kelestarian Johor JSC ditubuhkan sebagai usaha memperkasa rancangan Pelan Pembangunan Johor Hijau untuk melestarikan alam sekitar. Pemaisuri Johor bertitah JSC bekerjasama rapat dengan banyak universiti yang berperanan penting dalam menangani perubahan iklim. JSC akan berfungsi sebagai saluran penyelidikan bagi tujuan menasihati kerajaan negeri mengenai pembangunan hijau. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia anjur program Carbon Footprint En Route to Nature di Taman Tasik Cyberjaya sempena ulang tahun ke-25-nya. Bertemakan Harmoni Digital Simfoni Bumi yang bertujuan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menambah baik ekosistem dan biodiversiti negara. Bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Bersara Tan Sri Raja Mohamed Afandi Raja Mohamed Noor diumum sebagai calon Barisan Nasional BN bagi pilihan raya kecil PRK Kemaman 2 Disember ini. Pengumuman dibuat Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Said Hamidi pada majlis pengumuman calon BN bagi PRK Kemaman di Menara Dato' On. SPR menetapkan tarikh penamaan calon dan hari pengundian awal masing-masing 18 dan 28 November. Lebih 300 pemilik motosikal berkuasa tinggi seluruh negara berkumpul bagi menunjukkan solidariti Palestin melalui konvoi Free Palestine. Konvoi yang turut mendapat kerjasama Masjid Sultan Idris Shah 1 Ipoh itu sebagai tanda kebersamaan memprotes kekejaman yang berlaku. Ia tidak menyasarkan untuk meraih kutipan dana, sebaliknya lebih kepada tanda sokongan dan solidariti terhadap Palestin. Konvoi itu disertai 11 kelab motosikal berkuasa tinggi dari seluruh negara. Produk berasaskan minyak sawit semakin mendapat permintaan tinggi di China. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof berkata, masyarakat di negara itu mula beralih menggunakan produk halal dan sihat, khususnya bagi komuniti Islam. Kepelbagaian produk yang mempunyai nilai tambah perlu dihasilkan bagi memenuhi permintaan yang semakin tinggi di peringkat global. Keputusan kerajaan mengapungkan kembali harga ayam dilakukan pada masa yang tepat di saat bekalan ayam kembali stabil. Pengarah urusan Maiden Mohammed Holdings Berhad berkata, pemantauan berterusan dilihat perlu demi memastikan tiada penyelewengan berlaku. Berkenaan inisiatif Menu Rahmah, beliau menyifatkan ia perlu diteruskan sebagai tanggungjawab sosial. Cadangan menaikkan harga beras putih tempatan BPT daripada RM2.60 sekilogram kepada RM3.20 sekilogram bukan langkah relevan buat masa ini. Pakar ekonomi berpandangan fokus kini seharusnya terarah kepada program keselamatan makanan bagi menambah hasil pengeluaran beras tempatan. Struktur perniagaan beras di Malaysia juga perlu dirombak bagi menghadkan penglibatan orang tengah.
Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA berharap isu kekurangan bekalan benih padi sah dapat diselesaikan segera. Isu berkenaan menyebabkan aktiviti penanaman padi di kawasan muda terjejas dan mengalami kelewatan. Pengerusinya berkata hanya 23% kawasan sawah padi telah ditanam, manakala kira-kira 22% lagi telah menerima bekalan benih padi sah tetapi belum ditanam. 10 ahli pertubuhan orang cacat penglihatan Malaysia SBM Cawangan Terengganu dalam golongan B40 menjadi perintis projek tanaman fertigasi dan hidroponik melon manis Terengganu. Ia bakal dimulakan awal tahun depan. Projek tersebut mendapat sokongan dana menerusi Yayasan Hasanah dan Kementerian Keuangan berjumlah RM250,000 selain mendapat kerjasama Universiti Malaysia Terengganu. Rejim Zionis terus meningkatkan serangan udara ke atas semenanjung Gaza. Terbaru, bangunan terletak di Bandar Bani Suhaila berdekatan Khan Yunis menjadi sasaran. Penduduk berusaha mengeluarkan mangsa yang terperangkap di bawah runtuhan. Angka kematian terkini di Gaza mencecah 11,240 orang. Kebanyakan mangsa adalah kanak-kanak, wanita dan warga emas. Hospital Al-Shifa kini tidak dapat lagi berfungsi sebagai sebuah hospital. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan dunia tidak boleh berdiam diri di saat hospital yang sepatutnya menjadi tempat selamat berubah menjadi tempat kematian dan kemusnahan. Kekurangan bekalan elektrik dan air serta capaian internet yang lemah menjejaskan fungsi hospital. Ghebreyesus turut mengulangi pesanan gencatan senjata di Palestin. Sementara itu, bayi baru lahir di Hospital Al-Shifa Gaza terpaksa dikeluarkan dari inkubator selepas bekalan elektrik hampir terputus akibat serangan rejim Zionis. 5 bayi pramatang dan 7 pesakit kritikal di Hospital Al-Shifa telah meninggal dunia akibat kekurangan bekalan bahan api. Bekalan elektrik tidak mencukupi untuk menghidupkan penjana bagi inkubator. Al-Shifa dan hospital lain di utara Gaza menjadi tumpuan serangan Zionis sejak lebih sebulan lalu. Kesatuan Eropah EU pada Ahad menyertai masyarakat dunia mendesak supaya dihentikan serta-merta perang dan segera membentuk koridor bantuan kemanusiaan di Gaza. EU dalam kenyataan turut akui situasi yang berlaku di Gaza telah mencetuskan krisis kemanusiaan yang semakin meruncing. Kesatuan itu turut menyeru agar akses bantuan kemanusiaan tidak disekat dan menyediakan laluan yang selamat bagi membolehkan bantuan dapat disampaikan kepada mereka yang memerlukan. Dalam pada itu, beratus-ratus penunjuk perasaan terutama kumpulan anti-kapitalis dan pro-Palestin berkumpul di San Francisco menjelang sidang APEC. Bantahan itu menggesa untuk menamatkan pembunuhan beramai-ramai di semenanjung Gaza. Mereka turut berharap melalui jalan utama di Bandar Amerika Syarikat itu mendesak pemimpin APEC mendahulukan kepentingan manusia dan bumi mengatasi keuntungan perniagaan. Sementara itu, Setiausaha Agong PBB Antonio Guterres dan kaki tangan PBB bertafakur selama seminit bagi menghormati lebih 100 pekerja yang terkorban di Gaza sejak perang Israel-Hamas bermula bulan lalu. Ia adalah jumlah terbesar pekerja kemanusiaan terbunuh dalam sejarah 78 tahun organisasi itu. Agensi Pelarian Palestin PBB berkata beberapa kaki tangannya terbunuh ketika beratur untuk mendapatkan roti, manakala yang lain terbunuh bersama keluarga mereka di rumah. 40 pekerja binaan terperangkap selepas sebuah terowong sedang dalam pembinaan runtuh di Uttarakhand di India. Kesemua mereka dilaporkan selamat. Runtuhan itu berlaku apabila sekumpulan pekerja sedang bergerak keluar dan pekerja gantian sedang masuk. Ketika ini, mangsa terperangkap dibekalkan bekalan oksigen melalui serpihan runtuhan dan usaha menyelamat juga sedang dijalankan. Terowong sepanjang 4.5 km itu merupakan sebahagian daripada projek lebuh raya antara Uttakashi dan Yamunokre. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.